Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Amma ba'd. Maka menghadir baginya Sayyidina Umar akan mushaf. Ini Sayyidina Umar membawakan mushaf supaya wanita jariah itu bersumpah atas dakwaannya bahawa dia telah diperkosa oleh Abu Syahmah. Maka bersumpah ia daripada surah Al-Baqarah hingga kepada surah Yasin, dan berkata ia, ya Amirul Mukminin, bahawasanya ini anak daripada anak engkau Abi Syahmah. Ini bayi ini adalah daripada benih anak engkau Abu Syahmah. Maka kata Sayyidina Umar, ya Jariyah, demi Allah engkau sebenar, tiada dusta. Ini Sayyidina Umar pun akhirnya mengakui bahawa apa yang didakwa oleh Jariyah itu adalah benar, bahawa dia tidak berdusta kerana dia sanggup bersumpah demi mushaf, ya, lembaran-lembaran Al-Quran. Kemudian bangkit Sayyidina Umar berdiri atas dua kakinya dan berkata ia kepada sekalian sahabat-sahabatnya, hai segala ashab, ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap olehmu pada tempat kamu hingga kembali aku kepada tempat kamu. Maka ghaib ia suatu saat. Kemudian datang ia dan pada tangannya 30 dinar dan 10 kain. Maka berkata ia, hai Jariyah, ambil olehmu akan ini 30 dinar dan 10 kain, dan halalkan olehmu daripada anakku Abi Syahmah pada ini dunia, dan jika ada lagi bagi engkau daripadanya sesuatu, maka ambil olehmu daripadanya pada mauqif di hadapan Allah Ta'ala. Maka mengambil Jariyah akan 30 dinar dan 10 kain dan anaknya. Maka berpaling ia ke rumahnya. Ini Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memberikan, ya, pemberiannya itu sebagai minta supaya dihalalkan anaknya, ya, Abi Syahmah itu dalam kehidupan dunia ini. Dan kalau ada apa-apa lagi yang dia nak tuntut, tuntutlah di hadapan Allah Ta'ala dalam kehidupan akhirat nanti di hari kiamat, ya. Maka Sayyidina Umar memberikan kepada Jariyah itu sebanyak 30 dinar dan 10 helai kain, ya. Maka berpaling ia ke rumahnya dengan anaknya. Kemudian berkata Sayyidina Umar, hai ashab, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetap olehmu pada tempat kamu hingga kembali aku kepada kamu. Maka masuk ia kepada tempatnya, maka mendapat ia akan Abi Syahmah duduk makan. Ini Sayyidina Umar bagi tahu pada sahabat, para sahabatnya, tetap di sini, ya, tunggu aku datang balik. Sayyidina Umar masuk ke tempat dia, ke dalam bilik, ke rumah dia, ya, di mana dia dapati anaknya yang bernama Abu Syahmah tu sedang makan. Maka berkata Sayyidina Umar, assalamu alayka. Ini Abu Syahmah ni bagi salam kepada ayahnya, assalamu alayka ya walidi, salam sejahtera ke atasmu wahai ayahku. Maka berkata ia, waalaikumsalam. Katanya, kata Sayyidina Umar, hampir olehmu kepada aku dan makan olehmu sertaku, hai anakku, dan tiada aku sangka melainkan inilah akhir bekal engkau daripada dunia. Kata Sayyidina Umar kepada Abu Syahmah, ya. Maka berkata ia, hai bapaku, siapa beri ketahui akan dikau dengan demikian, dan sungguhnya telah putus wahyu daripada langit, dan tiada wahyu kemudian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Sayyidina Umar, dia apabila dia kata kepada anak dia, ya, inilah akhir bekal engkau daripada dunia ni, ya, makanlah, makanan yang kau tengah makan tu, ini bekal kamu yang terakhir daripada dunia ni, kata Sayyidina Umar kepada anaknya. Jadi terkejut anaknya Abu Syahmah tu, macam mana ayah cakap macam ni? Adakah ayah dapat wahyu daripada langit? Ya, hai bapaku, siapa beri ketahui akan dikau dengan demikian, dan sungguhnya telah putus wahyu daripada langit, dan tiada wahyu kemudian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, hai anakku,
Aku ketahui daripada dosa yang engkau perbuat akan dia. Maka kata anaknya, demi Allah, tiada aku kerja maksiat. Yang ini aku tidak melakukan sebarang perbuatan maksiat. Maka jika menyampai akan dikau oleh seorang, maka tanya olehmu akan daku daripadanya. Maka bahawasanya tiada aku sembunyikan daripada engkau suatu. Ya. Ini Sayyidina Umar dalam usahanya cuba nak menyelidik kebenaran dakwaan jariah tersebut, dia pun bertanya kepada anaknya sendiri, Abu Syahmah. Namun Abu Syahmah ni menafikan, ya, menafikan dia melakukan sebarang perbuatan maksiat, dan dia menafikan, menyembunyikan sebarang kesalahan. Maka katanya Sayyidina Umar, hai anakku, khabarkan olehmu akan daku dengan sebenar. Tuhan yang melihat ia dan tiada dilihat akan dia, dan ia yang mempunyai tilik yang tinggi. Maka tiadakah engkau pada satu hari dengan tempat Yahudi, maka memberi minum mereka itu akan dikau arak. Kemudian keluar engkau daripada mereka itu, maka lalu engkau dengan pagar Bani An-Najjar, maka melihat engkau akan perempuan yang tidur, maka menuntut engkau akan dia daripada dirinya dan tertegah ia, maka tiada kuasa ia atas tertegahnya. Maka tatkala selesai hajat engkau daripadanya, bergantung ia dengan leher baju engkau dan mencarik-carik ia akan baju engkau dan memaki ia akan dikau. Kemudian berpaling ia ke rumahnya. Maka tatkala mendengar ia akan perkataan bapanya Amirul Mukminin, menutup ia akan kepalanya, malu ia daripada bapanya, tiada menjawab akan sesuatu. Ini terkejut Abu Syahmah, ya, apabila ayahnya, yakni Sayyidina Umar, menjelaskan satu persatu perbuatan yang telah dilakukannya, ya. Maka berkata ia, hai anakku, berkata olehmu, maka jika benar engkau, lepas engkau, dan jika dusta engkau, binasa engkau. Maka berkata ia, hai bapaku, adalah demikian itu daripada aku. Ini dia mengakui, akhirnya dia mengaku bahawa semua yang dilakukannya itu memang dilakukan, ya. Tetapi telah menyesal aku hingga menyesal, ya. Namun aku telah menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan itu, kata Abu Syahmah. Maka berkata ia, Sayyidina Umar, hai anakku, tiada memberi manfaat akan dikau, menyesal kemudian daripada kerugian. Dan sungguhnya engkau anak Amirul Mukminin, tiada kuasa seorang berkata bagi engkau suatu, ya. Sayyidina Umar berkata kepada anaknya, engkau tu anak Amirul Mukminin, kalau kamu buat apa pun tak ada orang nak berani nak mencegahnya, ya. Tiada kuasa seorang berkata bagi engkau suatu, ya. Siapa pun tak berani nak tegur kau, ya. Kerana apa? Kerana engkau anak Amirul Mukminin. Dan sungguhnya engkau hendak memalu akan daku antara segala sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lalu memegang ia akan tangan Abi Syahmah, berkata ia, hai bapaku, ke mana engkau hendak bawa pergi dengan daku? Maka katanya kepada ashab, yakni para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku hendak ambil hak Allah daripada engkau pada dunia dahulu, daripada diambil daripada engkau pada akhirat. Maka berkata ia, hai bapaku, aku pohon dengan nama Allah, ambil olehmu akan hak daripada aku pada tempat ini, dan jangan engkau permalu akan daku antara ashab, ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Syahmah merayu kepada ayahnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, supaya kalau nak ambil tindakan atas dirinya, ambil tindakan dekat rumah ni sudahlah. Janganlah nak bawa pergi ke depan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dimalukan di hadapan mereka. Maka berkata Sayyidina Umar, hai anakku, engkau permalu akan diri kamu dan akan bapa kamu. Kata Sayyidina Umar kepada anaknya, kau melakukan perbuatan yang terkutuk itu, kamu telah memalukan diri kamu dan memalukan bapa kamu. Maka sentiasa berjalan ia dengan dia hingga dihentikan dengan dia di hadapan ashab, ini para sahabat Rasulullah. Ini Sayyidina Umar bawa anak itu sampai ke depan para sahabat. Maka berkata mereka itu, apa di belakang engkau ya Umar? Sahabat bertanya. Maka berkata ia,
hai muasyiral muslimin, wahai kaum umat muslimin, sesungguhnya anakku Abu Syahmah telah mengaku ia dengan dosanya, dan bahawasanya Jariyah itu sebenarnya tiada dusta. Yakni Jariyah itu telah memberikan pengakuan yang sebenar, ya. Ini dakwaannya itu benar. Kemudian menyeru Amirul Mukminin dengan ghulam, hamba budak hitamnya. Ini Sayyidina Amirul Mukminin, Sayyidina Umar memanggil seorang hambanya, ya, yang berkulit hitam, namanya Muflih, ya. Maka berkata Umar, hai Muflih, qad aflahal yawma man ista'la. Yakni pada hari ini beroleh kemenanganlah orang yang menang. Dari surah Taha ayat 64. Sayyidina Umar memerintahkan Muflih, pukul olehmu akan dia, hai Muflih, dan engkau merdeka liwajhillahi ta'ala. Ini Sayyidina Umar, ya, memerintahkan Muflih itu supaya memukul anaknya Abu Syahmah, ya. Setelah dia memerdekakan Muflih. Muflih ni dia hamba daripada kalangan budak yang hitam lah, yang ni hamba orang negro, ya, Habsyi, ya. Sayyidina Umar memerdekakannya dan memerintahkannya supaya memukul Abu Syahmah. Maka berkata Muflih, hai penghuluku Amirul Mukminin, dan betapa aku pukul akan dia, macam mana aku nak pukul? Dan jikalau aku pukul akan unta, nescaya ia mati ia, atau aku pukul akan jidar tembok, nescaya runtuh ia. Ini si Muflih ni mungkin badannya tu besar agamanya, ya, kuat. Sedangkan Sayyidina Umar suruh dia pukul pula Abu Syahmah, dia pun mengadu kepada Sayyidina Umar, bagaimana Amirul Mukminin, aku ni badan besar ni, kalau aku tumbuk unta pun mati. Kalau aku tumbuk dinding pun boleh runtuh. Takkan aku nak pukul si Abu Syahmah ni? Maka berkata Umar, tinggal olehmu daripada engkau ini perkataan, yakni kau diam, dan ambil olehmu akan cemeti dengan tangan engkau, dan pukul olehmu akan dia atas belakangnya hingga masuk sakitnya ke dalam rongganya. Maka jika mati ia, maka dengan ajalnya, dan jika hidup ia, maka tiada kembali lagi kepada dosa selama-lamanya. Maka mengambil Muflih akan cemeti, ini sebagai menurut perintah yang diberikan oleh Sayyidina Umar, dan berhadap ia kepada Abu Syahmah, dan berkata ia baginya, hai penghuluku, jangan engkau celakan daku, ya. Anak kepada Sayyidina Umar pun dipanggil dengan panggilan yang hormat, ya, penghuluku, ya, Sayyidina. Jangan engkau celakan daku, dan cela olehmu akan diri kamu. Telah menyuruh Allah dan penghuluku Umar bahawa aku pukul akan dikau. Maka berkata Abu Syahmah, perbuat olehmu, hai Muflih, akan barang yang disuruh akan kamu. Dan menyeru ia akan dengan katanya, ini balasan orang yang menderhakakan Tuhannya dan menghinakan agamanya. Maka mengangkat Muflih akan tangannya hingga nyata putih ketiaknya, yang ini diangkatnya cemeti itu, dan memukul akan dia 10 kali kepada Sayyidina Abu Syahmah. Maka berkata ia, hai bapaku, telah menyala api pada jasadku. Ini dia rasakan kesakitannya, ya. Maka berkata Sayyidina Umar, hai anakku, bahawasanya pada jasad bapa engkau terlebih panas daripada barang yang pada jasad engkau. Pukul olehmu, hai Muflih. Ini Sayyidina Umar memerintahkan Muflih meneruskan, ya, pukulannya ke atas Abu Syahmah. Maka dipukul akan dia 20 kali. Maka berkata ia, ini berkata Abu Syahmah, hai bapaku, tinggal olehmu akan daku supaya aku mengambil kesenangan sedikit. Ini dia mengadu kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, ya ayahku, tinggalkanlah aku di sini, pergilah, ya, supaya aku ni dapat rasa senang sikit, ya, tanpa dilihat oleh kau. Maka berkata Umar, hai anakku, jikalau dapat kesenangan ahli neraka apabila menuntut mereka itu akan kesenangan, nescaya aku senang akan dikau. Kata Sayyidina Umar, kalau ahli neraka boleh dapat kesenangan apabila mereka minta kepada Allah Ta'ala, kau pun bolehlah dapat kesenangan.
Ya. Sedangkan itu mustahil ahli neraka nak minta kesenangan apa daripada Allah Ta'ala. Mereka akan tetap mendapat siksaan walaupun mereka menuntut kesenangan daripada Allah Ta'ala. Pukul olehmu ya muflih. Yang ini Sayyidina Umar memerintahkan muflih meneruskan pukulannya ke atas Abu Syahmah. Maka dipukulnya akan dia 30 kali. Maka berkata ia, hai bapaku, aku pohonkan dengan dikau dengan nama Allah, tinggal olehmu akan daku supaya aku taubat. Maka berkata Umar, hai anakku, apabila selesai aku ambil hak Allah daripada engkau, maka jika engkau kehendak, maka kembali olehmu kepada seumpama kejahatan itu. Maka bagi engkau umpama demikian itu. Pukul olehmu hai muflih. Maka dipukulnya akan dia 40 kali. Maka berkata ia, hai bapaku, aku pohon akan dikau dengan nama Allah, beri minum akan daku air supaya aku sejukkan dengan dia panas pada hatiku. Maka berkata Umar, hai anakku, jikalau menuntut ahli neraka akan air sejuk, diberi minum akan dia, nescaya aku beri minum akan dikau. Ya, sedangkan itu mustahil. Jadi untuk ahli neraka minta air sejuk pun tak akan dapatnya. Ya, sebaliknya air yang panas mendidih yang akan dituangkan ke dalam rongga mulut mereka. Begitulah Sayyidina Umar kata, jikalau ahli neraka minta air sejuk dapat, kau pun bolehlah dapat. Nescaya aku beri minum akan dikau. Pukul olehmu hai muflih. Maka muflih pun meneruskan pukulannya. Maka dipukulnya akan dia 50 pukulan. Maka berkata ia, hai bapaku, aku pohonkan dikau dengan nama Allah, kesian olehmu akan daku. Maka kata Umar, hai anakku, jika aku kesian akan dikau pada dunia, tiada dikesian akan dikau pada akhirat. Jadi kalau aku kesian pada engkau di dunia ni, tidak aku seksa engkau dengan hukuman ini, maka tiada dikesian akan dikau pada akhirat. Ya, engkau akan disiksa di akhirat, ya, dalam keadaan yang lebih dahsyat. Pukul olehmu hai muflih. Maka dipukulnya akan dia 60 pukulan. Maka berkata ia, hai bapaku, peluk olehmu akan daku, dan aku peluk akan dikau dahulu daripada matiku. Yang ini merayu Abu Syahmah, ya, nak peluk ayahnya, minta ayahnya peluk dia sebelum dia meninggal dunia. Maka kata Umar, jika hidup engkau aku peluk akan dikau, jika mati engkau kita berjumpa pada hari akhirat atas sirat. Ini kata Sayyidina Umar, kalau selepas menerima hukuman ni, kalau kamu hidup, baru aku peluk. Tapi jikalau engkau mati, kita jumpa di akhirat nanti, di atas sirat. Pukul olehmu hai muflih. Ini muflih pun meneruskan perintah arahan. Maka dipukulnya akan dia 70 pukulan. Maka berkata ia, kata Abu Syahmah, hai bapaku, senya telah turun dengan daku mati, aku rasa nak mati dah. Maka berkata Umar, hai anakku, apabila engkau lihat akan Rasul, maka kata olehmu baginya bahawasanya bapaku Umar bin Al-Khattab pukul akan daku hingga membunuh akan daku. Pukul olehmu hai muflih. Maka dipukul akan dia 80 pukulan. Kemudian mengangkat Abu Syahmah akan kepalanya dan menyeru ia dengan setinggi-tinggi suaranya, ya ashab. Yang ini menyeru dia kepada sekalian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ashabi Rasulullah, kerana apa tiada kamu minta akan bapaku bahawa memaaf ia daripada aku? Maka berhadap mereka itu kepada Umar. Ini sahabat-sahabat merayu kepada Umar dan berkata mereka itu, ya Amirul Mukminin, tinggal olehmu daripada gulam dan tilik olehmu akan barang yang tinggal daripada pukulnya. Maka berkata Umar, hai ashab, sahabat Rasulullah, tiadakah kamu baca pada kitab Allah Al-Aziz, wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah, yakni jangan mengambil akan kamu dengan keduanya oleh kasih yang pada pekerjaan agama Allah. Yakni dalam melaksanakan hukum Allah, ya, jangan ada rasa belas kasih, ya, walaupun
yang menerima siksaan tu adalah anak sendiri, ya. Pukul olehmu hai Muflih. Jadi perintah Sayyidina Umar kepada Muflih, maka dipukulnya akan dia 90 pukulan. Maka mengangkat Abu Syahmah akan kepala dia dan menyeru ia dengan setinggi suaranya, berkata ia, Assalamualaikum ya ashabi Rasulillah. Salam wada', jadi salam perpisahan, tiada dikembali hingga hari kiamat. Maka menangislah segala sahabat, akan menangis yang sangat. Maka berkata Umar, pukul olehmu hai Muflih barang yang segala daripada hak Allah Ta'ala. Yang ini lagi 10 nak mencukupkan kepada 100 pukulan. Maka dipukul akan dia 100 pukul. Kemudian berkata Umar, hai Muflih, angkat olehmu akan cemeti daripada anakku. Maka gerakkan olehmu akan dia. Maka tiba-tiba sudah mati. Ini mati Abu Syahmah. Maka bangkit berdiri Umar atas dua kakinya dan menyeru ia, hai segala muslimin, bahawasanya Abu Syahmah sudah mati. Wa Rabbal Ka'bah. Maka berhadap sekalian muslimin dan bersegera daripada tiap-tiap pihak dan tiap-tiap tempat hingga penuh masjid dengan manusia. Dan banyak yang menangis mereka itu. Dan datang ibunya menangis duka cita. Ini ibu kepada Abu Syahmah itu pun berduka cita menangis. Berkata ia, kesenangan engkau hai anakku, aku kirim akan dikau pada Tuhan yang tiada sia-sia padanya segala perkiriman. Kemudian bahawasanya Sayyidina Umar menanggung akan dia kepada tempatnya, yakni diangkatkan anaknya yang sudah meninggal dunia tu, dan dimandikan dia, dan dikafankan dia, dan ditanamkan dia, kemudian daripada disembahyang atasnya. Ini telah disempurnakan semua urusan jenazahnya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maka melihat aku di dalam tidurku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia seperti bulan penuh purnama dan atasnya kain putih, dan Abu Syahmah di hadapannya dan atasnya kain hijau. Maka mendahulu aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberi salam aku atasnya dan mengucup aku barang yang antara dua matanya. Maka berkata ia bagiku, hai anak bapa mudaku, ini sepupuku, baca olehmu akan Umar daripada aku salam, yakni kirimkan salamku kepada Umar, dan kata olehmu baginya, telah berkata bagi engkau Rasulullah, jazakallah anni kulla khair, telah membalas akan dikau Allah Ta'ala daripada aku tiap-tiap kebajikan, seperti barang yang tiada mensia-siakan engkau akan hak Allah kemudian daripada aku. Kesenangan bagi engkau hai Umar, barang yang disediakan Allah Ta'ala bagi engkau daripada beberapa mahligai dan beberapa bilik di dalam syurga Jannatun Na'im, dan bahawasanya anak engkau Abu Syahmah sesungguhnya sampai ia pada tempat maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, tempat yang disukai di sisi Allah yang memerintah dan berkuasa. Wallahu a'lam. Ya, itulah sebuah kisah yang panjang berkenaan Abu Syahmah, Sayyidina Abu Syahmah radhiyallahu anhu, ya, yang mana telah menerima hukuman hududnya di atas dunia ini, ya, walaupun beliau adalah putera kepada Amirul Mukminin Khalifah Sayyidina Umar ibn Abi Khattab, ya, Khalifah Umar ibn Al-Khattab, ya. Itu semoga menjadikan kepada kita sebagai satu pedoman, ya, sebagai satu pengajaran iktibar untuk kita ambil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kita daripada segala perkara-perkara yang tidak baik, perbuatan maksiat, dosa, ya, dan menyelamatkan kita daripada segala kejahatan hawa nafsu, ya. InsyaAllah kita akan sambung tentang bab ini pada kuliah yang akan datang, sikit lagi insyaAllah, ya. Mudah-mudahan apa yang baik daripada Allah, yang tak baik itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Mudah-mudahan apa yang dapat kita pelajari, dapat kita manfaatkan, amalkan dan sampaikan. Kita doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana zidna 'ilma, Rabbana zidna 'ilma, Rabbana zidna 'ilma.
اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.